Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang yang dikasihi salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Hidup Sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat bersama dalam ruangan ini insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama dengan siri-siri al-marhumuna fi sunnati nabawiyah. Mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi tentang di antara gambaran rahmat Nabi SAW kepada iaitu kepada kanak-kanak. Maka kita sudah berbicara pada siri yang ke-10 dulu berkenaan dengan Nabi SAW. Dia selalu beri saleh pada budak-budak, dan selalu Nabi SAW dia tu tahnik ni buka mulut budak. Nah, bila dia bawa data, dia buka, dia letak nama. Ya, itu mana kita sudah betul. Pada kali ini insya-Allah pada siri yang ke-11 kita akan bersama dengan iaitu rahmat Nabi SAW dengan atau terhadap kanak-kanak yang mati. Dan Nabi SAW dia tu nangis ke atas si mati dengan bahasa yang mudah. Di antara gambaran rahmat Nabi pada budak, Nabi SAW tu dia tu rahmat kepada budak hak mati atau mati kecil-kecil, dan dia menangis, dia tiap ke atas budak tu. Seperti mana satu hadis yang diriwayat oleh Al-Bukhari daripada Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi ibnati Zainab wa nafsuha taqaqa ka'annaha fi shannin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah au lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun ila ajalin. Qala fadam'at 'aynahu faqalahu Sa'd bin Ubadah atariqu awalam tanha 'anil buka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama hiya rahmah ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayat oleh yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih. Maksudnya satu ketika Usamah ibnu Zaid dia berkata Rasulullah SAW telah memerintah dan telah menyuruhkan aku supaya aku tu bawa data anak Zainab, dan keadaan Zainab tu untuk menyawa wa nafasaha ni mana kata budak tu atau Zainab tu mengatakan pasal dia lah duk mengisap orang tin anak anak
nak mati. Apa tu? Masa dia mengisak gitu. Nyawa terkak-kak. Nyawa tak sedap lah. Nyawa lekat-lekat. Mengisak. Setengah reti macam mana? Dia yang mengisak ke apa tu? Nyawa dia tak nak sempurna. Setengah nak nyawa hati. Lepas tu nak apa? Duk bila-bila duk tiak, duk mengisak hati. Sok-sok gitu. Setengah duduk. Orang kata tak samdun lah. Nampak tu? Kerana hafishan ni, salah tadi dia tu susah hati. Susah hati lah. Duduk dalam satu kesusahan lah. Maka Rasulullah SAW bila didatangkan anak Zainab, Rasulullah SAW bersabda, lillahi ma akhadha. Bagi Allah lah apa yang Tuhan ambil. Bagi dia lah. Bagi Allah lah apa yang dia ambil. Sebab kita kata inna lillah. Walahu ma a'ta. Dan bagi Allah juga apa yang dia beri pada kita. Wa kullun ila ajalin. Dan semua tu menghadapi masa tertentu lah. Sebab itulah kita orang Islam ni, bila kita redha dengan qada dan qadar, tak ada kena duk mikir banyak lah. Tuhan nak ambil anak kita, Tuhan nak ambil ayah kita, Tuhan nak ambil adik kita. Walaupun adik kita tu hak kita kasih, walaupun anak kita hak kita kasih, walaupun ayah kita hak kita kasih, ibu kita hak kita kasih, sampai waktu dia, kita kena ucap macam tu lah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun ila ajalin. Bila Rasulullah berkata macam tu, fadama'at ainahu, berkata Usamah ni, dia kata fadama'at ainahu, lepas tu Rasulullah menangis. Titik air mata ni Rasulullah SAW yaksi pada budak. Faqala lahu Sa'd bin Ubadah, atariku? Berkata Sa'd bin Ubadah, adakah kamu ni patah hati juga dah? Dia setengah mudah tiak juga dah. Jadi setengah hati ni lembut juga dah. Hati Rasulullah itu juga. Nak pergi tak boleh. Nak berdoa tak boleh. Itu baik kat air mata. Awalam tanha anil buka. Hai Rasulullah, tidakkah kamu larang kami tak saya tiak, tak saya menangis? Nampak tu? Ya. Sebab apa? Sebab ada satu hadis Nabi SAW larang orang duk naung. Larang ke apa? Larang mengata latmul khudud, tapah pipi diri sendiri. Pengarah tapah pipi. Ya berjerit. Wih, ya berjerit pah tapah pipi. Wa syaqqul abang kata latmul khudud wa syaqqul juyub. Syaqqul juyub ni senyuh kocek. Setengah gerai dah senyuh dapat baju. Kalau kita pakai baju waktu kita senyuh kacing krain, abang kata grain tu cabut kacing gerai dah atau sedih dah. Ya Arab ada lagu tu, latmul khudud, tapah diri. Lepas tu tapah pipis diri, lepas tu syaqqul juyub. Jaib ni kalau dalam bahasa Quran lah. Nampak tu? Jaib ni bukan kocek. Jaib ni ulama katanya dabat kok turun mari. Nampak tu? Dalam satu ayat kalau tak silap lah. Ayat hijab ingat tak? Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad turun pergi kepada juyubihinna. Panjang sampai kepada katanya tekak dia tu. Katanya itu tangi lubang panggil kata itu tangi tu. Makna tu katuk tangi. Katuk ke apa? Katuk tangi panjang labuh. Labuh ke apa? Labuh. Labuhnya kain dakwah sampai ke katuk.
Nah, katuk tangi. Mana tu? Lubeh hok kita hala tangi tu. Nah, tubik tu. Bang kata, nah, setengah kalau dikacing ke, nah, atau sadah ni buku. Kadang-kadang kita pakai baju tak ni kacing, dah kacing pecek butir tu. Nah, abang kata juyuk juga. Jadi juyuk ni juga ni kocek boleh juga, jaibun kocek juga. Nah, nampak tu? Yudnina. Nampak tu? Min jalabibihinna ila juyubihinna, ni mana tak? Kocek atau tekok atau itu tangi. Artinya pakai labuh, dia pakai labuh ni katuk tekok. Katuk, nah. Kalau kocek pun kocek tepi pun katuk. Kalau kocek di dada pun katuk. Kalau lengih pun itu awak hala tubik tangi tu. Lubek atau kata lengih baju tu, kita hala tubik tangi tu jaib juga. Walau bagaimana dia pakai labuh son katuk habis. Nah, jadi nak ayat kata orang Arab dulu tu. Nah, dia duk bila ada panah, ada orang mati ke apa tu, fak dia tapa pipi di masing-masing. Fak dia tu kadang-kadang fak dia tu senyuh. Dah senyuh kacing baju, dah kacing tekok agak gerung. Sepengat tengok orang nak murih, orang nak marah kan. Dia senyuh baju sepengat. Senyuh baju di sandi lah. Sunat pun tengok atau dia nak marah, dia main pocai. Atau kocek ada kot semua. Kocek saya rasa tengok dah. Nah, bawa atau boya bunyi ada panah ke pun yo senyuh kocek cari kocek. Nah, nampak tu. Jadi lari Nabi SAW berkenaan dengan tapa diri, cari atau senyuh. Senyuh daba atau senyuh kacing atau senyuh kocek. Satu lagi tu an-naihat, apa nahai hor berjerit tu. Wi. Sepengah di Mesir dulu tu, dan tak ada lah dulu orang tak ngaji. Dulu tu, kata ada orang makan upah tiok. Mari orang tino keliling masuk dalam rumah, fak ya duduk sepengah halakah tak kisi lah. Duduk tepi dinding derek bulak kan. Duduk pada tiok. Tapi tak Islam lari tu. Mula-mula tu Islam lari orang tino kubur. Buat apa? Duduk pergi berjerit, pergi tiok di kubur. Nampak tu? Bila mari kali yang kedua pula, kata Rasulullah kata, dulu aku telah lari. Dulu aku telah lari. Ala qad nahitukum an ziyaratil qubur. Sekarang lah ni tu tak. Ala fazuruha. Adalah kamu ziarahkan dia. Dah reti dah. Dah tak ada dengan syarat lah. Yang pakai fitnah, yang pakai tabarruk, yang pergi tiok, pergi menang di kubur. Lepas tu kalau lagu tu ala fazuruha, maka ziarahlah dia. Sebab apa? Sebab fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dia tu boleh mengingati kamu tu akhirat. Ya, kubur ni kita pergi kelih pak kubur, kita pergi di kubur tu kita ingat akhirat. Kata pak ku lagu ni. Dia artinya ayat kata Sa'd bin Ubadah ni tanya Nabi, kamu lemah hati juga Rasulullah. Tidakkah kamu lari kami? Tidakkah kamu lari kami supaya jangan tiok? Tak boleh tiok. Sebab nampak Rasulullah SAW ni mengalir mata. Jawabnya Nabi SAW, innama hiya rahmah. Sungguhnya, nampak tu, dia tu, menangis tu, titik mata tu, panggil tu, adalah satu rahmat. Ja'alahu Allahu fi qulubi ibadihi. Sungguhnya, Allah SWT menjadikan sifat rahmat tu pada diri, pada hati hamba-hamba dia. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Sungguhnya Allah SWT merahmati dari hamba dia ialah orang yang selalu merahmati orang lain. Selalu merahmati manusia. Jadi mana kata tiok tu tidak menjadi masalah. Sebab kita tiok daripada anak kecil kita yang mati. Rahmah. Kesian. Kita menangis kepada ayah kita. Tak ada tahu. Dok li. Dan kita menangis masa dia tu. Tabiat manusia. Kita ingat pada ayah kita menangis. Kita ingat pada ibu kita menangis. Itu tidak menjadi masalah. Menangis masa titik mata. Mengisok sore tu tak ada pelat. Tak senyum. Tu tak boleh lagu tu. Ya, saudara dikasihi.
Ni nak tanda gambar Nabi SAW atau rahmat Nabi SAW. Satu ketika juga, saat ni dengan Sa'ad bin Ubadah. Satu ketika pula dengan Abdurrahman ibn Auf. Daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifil Qain wa kana dhi'ran li Ibrahim. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Ya saudara dikasihi, hadis ni dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Ini ketika anak dia mati. Anak dia Ibrahim yang boleh daripada seorang sahaya dinamakan Maryah Al-Qibtiyah yang dihadiah kepadanya oleh Raja Mesir. Maka ia boleh anak seorang. Nama dia Ibrahim. Tapi Ibrahim duduk tak lama. Katanya ulama setahun 8 bulan. Katanya duduk 18 bulan. Walau bagaimana nak kata anak Rasulullah ni mati, tak tinggal siapa pun. Dia tak tinggal siapa pun daripada anak Nabi. Hak jatuh, hak tina. Akhir sekali tinggal siapa? Tinggal Fatimah. Akhir sekali tinggal apa? Tinggal Fatimah. Sebab apa? Sebab Ummu Kalthum pun mati. Biar lagi. Ruqayyah mati. Pak Zainab ni, dia duduk di Mekah. Masa apa? Masa Nabi SAW duduk di Madinah. Jadi, dia duduk bersama dengan Nabi ni, Fatimah seorang lah. Zainab mati bulan-bulan Nabi. Nampak tu? Jadi, Fatimah tu duduk susah. Maaf, itu Zainab tu duduk susah di Madinah. Duduk di Mekah. Bila boleh hijrah mari tu, laki dia ni, orang tu lagi ni. Laki dia orang musyrikin lagi. Laki dia orang apa? Orang musyrikin lagi. Laki Zainab ni. Bila dia boleh hijrah pada Madinah, Zainab ni, dia pun susah tu tunggu abang dia. Bila abang dia mari, dia kata, hey abang nak duduk tak boleh. Atas kata Nabi, abang musyrik. Selepas pada tu, abang dia ni masuk Islam. Maka lepas pada abang dia masuk Islam, duduk 6 bulan mati Zainab. Jadi duduk tak ada itu juga. Jadi duduk dalam kesusahan belaka lah. Situlah Nabi SAW jadi susah hati. Serenok style je. Sebab apa? Sebab boleh anak dia duduk dengan tok lelaki sebab duduk pisah lama, okay? Nampak tu duk apa panggil tu duk suku lama kan. Tapi serenok style yang naik bulat. Berkata jumpa dengan atuk lelaki, mati Zainab. Nabi tiak pula situ. Dan Nabi duka cita pula situ. Jadi tinggal siapa? Tinggal anak seorang ya, iaitu tinggal Fatimah duduk dekat dia. Fatimah pun lepas pada Nabi mati kerana duk panggil tu duk ingat pada ayah dia gapo tu. Duk tak lama, duk sekadar 6 bulan juga. Lepas pada ayah yang mati, sakit pasal dia lah. Kita dia duka cita, dia makan nasi tak lalu, tidur nak nyenurah, duk ingat kepada ayah. Kau lemah, kau tak rak. Pengata mati dengan sebab dia tu duk duka cita dengan kematian ayah dia. Maka, mereka kata, mati selepas pada ayah dia juga. Jadi, gimana lagi? Tak ada pihak, dah ada. Daripada anak Nabi SAW, duduk lama sikit pun. Tuhan tarik balik. Mana kata, di sini tu, Allah SWT dia tak say nak tu. Tak ada kata mari anak Nabi, nak wiadi. Orang juga gati ke. Nabi royak kata, orang nak gati dia ni,
Nah, al-khulafa ar-rasyidin, piyo ni. Nah, maka ulama dan sahabat tahu belaka dah kata piyo hak apa sepatut nak mari lepas pada Nabi. Bukan anak Nabi. Nah, mari Abu Bakar dulu. Lepas Abu Bakar Umar. Lepas Umar Uthman. Lepas Uthman baru Ali. Nah, nampak tu? Mana kata? Di situ tu khulafa ar-rasyidin. Nabi suruh pegang dengan sunnah-sunnah dia mana ni? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nah, min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajidhi. Nah, nampak tu? Alaikum bisunnati adalah kamu tu peganglah dengan sunnah aku wa sunnatul khulafa dan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang dapat hidayah min ba'di selepas pada aku. Nah, nampak tu? Maka kita disuruh turut. Kalau ada perbuatan Abu Bakar maka itu adalah agama. Perbuatan Umar itu adalah agama. Perbuatan Uthman adalah agama. Nah, adalah sunnah. Perbuatan Ali boleh kita nak itu. Mana kata itu apa yang dijamin oleh Nabi SAW. Jadi nak ayat kata anak Nabi ni namanya Ibrahim mati. Ketika dia tu mati tu, dia duduk di mana? Dia duduk di rumah Abi Saif Al-Qain. Ni siapa cerita pada kita, iaitu Anas ibn Malik. Dia kata, dakhalna ma'a Rasulillah, kami masuk bersama dengan Nabi SAW ke rumah Abi Saif Al-Qain. Wa kana dhi'ran li Ibrahim. Dan Abu Saif ni adalah dhi'ran ni mana tok laki kepada penyusu. Anak Nabi nama Ibrahim ni duduk dengan siapa? Duduk dengan orang menyusu lah. Ya orang Arab dulu tu panggil tak mak nyusu tak? Nyusu. Tapi panggil tak ya ada orang makan upah nyusu. Masa Nabi ni mana pakai Nabi sendiri pun dia panggil tak diberi kepada Halimah As-Sa'diyah untuk menyusu. Untuk menyusu situ. Nampak tu? Jadi Rasulullah SAW dia ambil anak dia. Anak dia Ibrahim tu di rumah siapa? Abi Saif Al-Qain. Kerana Abba Saif ni dia tu tok laki kepada penyusu. Iaitu penyusu anak Nabi nampak dan namanya Ibrahim. Maka Rasulullah SAW ambil anak dia, ponang anak dia, dukung anak bukan dukung sebab apa? Sebab dia kecil. Mana terponang lah. Ponang kan? Kalau pikul ni, dukung ni depan dah. Ponang ni guna tak? Guna ponang dah. Depan. Dan kalau galah belakang dah. Galah belakang. Ya, kalau galah belakang dukung ni, depan dukung masing duk diri budak tu. Ni budak apa? Budak kecil kan. Maka Rasulullah dia kucuk dan siung. Kucuk ni, siung ni. Siung tak hidung. Siung. Syamma. Siung. Qabbala, kucuk. Ni bahasa Arab. Thumma dakhalna alaihi ba'da dhalika. Selepas pada tu kami pun masuk di rumah. Di rumah isteri Nabi SAW. Selepas pada tu lah. Ketika dia ambil tu, dia ambil anak dia Ibrahim, dia kucuk, dia siung. Nampak tu? Kemudian ketika tu Ibrahim tu duk ternyata duk tak urut. Duk tarik nafas. Yajudu bi nafsi, mana tu duk berlawan dengan sakaratul maut. Kau tu. Allahu Akbar. Tengok ni. Nabi nak apa tak boleh. Nabi nak apa tak boleh. Patut kita minta dengan Nabi buat apa. Banyak orang kita ni Allah. Nabi ni ya dah tadi dia ni bukan Tuhan, dia ni pengutus Allah. Nak buat apa tak boleh. Dia siapa ajar ke apa nama tak boleh. Kita silap banyak, kita duk dengar. Madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah, madad ya Husain, madad ya Zainab, madad. Apa madad? Madad ni minta tolong. Minta pertolongan. Madad ni minta apa? Minta pertolongan. Maka itu duk minta pertolongan Nabi. Ini nak kata masuk dalam bab apa? Bab duk minta selain daripada Allah. Ni syirik akbar. Syirik besar ni saudara dikasihi. Maka tidak harus kita nak minta dengan apa? Dengan beza. Saya duk peling dengar, duk dengar peling.
Orang hok duk apa, hok duk atau boleh kita nak minta dengan orang mati. Nak minta dengan orang hidup tak apa, lah minta tolong. Nah, you dak akak contoh atau tak boleh ke minta dengan orang. Minta dengan orang hidup tak apa, minta dengan orang hidup, minta tolong hantar barang sikit, minta tolong ambil barang, minta tolong beratas sikar, minta tolong buah angin. Hak tu tak apalah orang hidup. Nah, orang mati tak boleh kita nak minta. Tak boleh kita nak minta dengan orang mati. Dengan malaikat benar gaib tak boleh minta dengan dia. Benar gaib ni yang seperti jin malaikat tak boleh minta. Tak boleh minta dengan benar dah, benar duduk depan tapi kakung. Berhala tokong ke apa nama tak boleh minta. Nampak tu? Minta dengan beruk dengan kerong apa tak boleh. Nah, ya bagi kata ya bukan tempat bukan hak orang minta tu. Nak minta dengan mayat orang mati kok tu kok ni tak boleh. Nak minta dengan Badawi lah, dengan Jailani, dengan Junaid, dengan apa, dengan Rifai, dengan Naqsyabandi, dengan Tok tu, Tok ni kubur tu, Sepanyol, Tok Penek, Tok Pok, ini tak boleh saudara dikasih. Kalaulah madad ya Rasulullah ni haram dah. Ni kita duduk kata yang sedap dengar. Madad ya Rasulullah. Wak wasa halakah dengan geneng apa ambil mana agama tahu. Jadi agama apa? Agama jadi Hindu pun duk geneng, duk decok, duk sunnah kita pun yellow juga. Mengata duk ada geneng, duk ada gapo. La haula wala quwata illa billah. Ambil mana agama aku tu Allah alam. Lepas tu ayat tu boleh. Lepas tu jadi agama kita ni suk dengan demo tu ya. Dengan nama tu boleh. Lepas tu apa dia? Baca Quran kata gapo? Baca Quran kata nanti ustaz nak kecek suku buku ni. Madad ya Rasulullah tak boleh. Buat apa? Duk minta tolong dengan Nabi. Napa tu duk minta tolong dengan Nabi tak boleh. Nabi mati dah, dia minta tolong apa dia? Minta tolong dengan Tuhan selalu lah. Nah, dia minta dengan orang mati. Orang mati berhajat lagi pada pertolongan kita. Pertolongan kita apa? Berhajat doa kita. Ni kita ni balik kata duk dikong kubur, duk minta dengan kubur, minta dengan orang mati, kok tu kok ni Tuhan ada tak minta. Lepas tu panah duk balik di segi akidah Tuhan tidak bertepak kok tu kok ni Tuhan duk balik duk sembah, duk minta dengan orang mati kan tak ada apa. Nah, buat tu, nah hak cerak-cerak hak Nabi ayat kata Tuhan sifat lagu tu tak ada percaya, duk percaya lapis ni. Kalau lagu ni tak boleh berlari dia, berapi. Nampak tu ni? Mana kata? Duk minta dengan kubur, duk minta dengan orang mati, duk minta dengan si khamak ni. La haula wala quwata illa billah. Nah, minta dengan orang hidup tak apa, minta orang hidup, gapo bukan minta semua. Minta nampak bahasa nampak sepatut teh. Jangan minta nyawa dengan orang hidup. Minta pada ustaz we hidup demo ni. Tu bukan kerja kita. Minta tolong buat masjid, minta tolong ruwik, minta tolongnya. Tu apalah orang-orang hidup boleh we. Minta nak ada sayap. Minta nak boleh tubai. Tu bukan kata lebih pada kekuasaan kita bukanlah. Minta nak usia, bukan kerja kita. Nah, ada setengah tak faham. Ustaz minta usia. Minta usia ke apa? Usia sakit, usia. Nah, minta bijin tu baik. La haula wala quwwata. Dalam kita duk fubat orang masuk jin ni kita ayat dah tahu. Tubaiklah dengan izin Allah. Tubaiklah mentakut Tuhan, bukan tubaik dengan takut kita. Ni. Nah, ada setengah-setengah bila lagi sia ustaz? Bila nak sia? Berapa hari sia ustaz? La haula wala quwwata illa billah. Kita kata dah kita disuruh fubat. Sia Allah Subhanahu wa taala. Kalau mari pak bila nak sia ustaz? Habis kena mucak mula kita tu. Akidah kita selalu tabur tu. Sebab asy-syifa'u biyadillah, sifat. Nah, tangan Allah Subhanahu wa taala. Sifat suhaya tadah. Nah, dialah asy-syafi. Bukan kita asy-syafi, kita ni orang juru fubat. Sia Allah. Kenapa situ? Ni kita duk nak gaduh dengan demo tu nak usia. Nah, nak minta usia. Bukan nak fubatnya tak. Nak usia kata. Nah, kita fubat, saya fubat, dia mari fubat, saya halau ubat, dia memakai ubat. Lepas tu kita pakai doa pada Allah, ya Allah, aku buat apa yang kamu suruh, mintalah wisiat. Nah, lepas kalau tak sia lagi, kita buat lagi. Kita buat. Kadang-kadang mati dulu kita. Sakit kau berat. Mana tu hai belaka tu. Mana tu kita situ kita kena faham. Kalau tak faham selera. Nah, bomo lagi supaya tu ustaz sok mana. Bomo lagi pita apa supo. Bila kita gepak ya we ubat.
Dia kata pergi makan 2 minggu, kalau nampak tak jadi, tak bekas, tak apa, mari pula 2 minggu, dia nak tukar ubat weh. Buat mu tak ada siapa jamin tu syak sia. Nah, nampak tu? Nampak tu? Nah, makna tak kena faham situ. Jadi nak ayat kata Nabi SAW anak dia duk ngak Ibrahim tu. Dia nak mati, dia nak gapo. Nabi petia titik air mata gitu, dia nak reno. Bukan anak dia saja dak, belum pada ni pia. Tok dia tu. Pok saudara dia. Abu Talib. Duk ngak nak mati. Kalau dia tu ada kuasa, ya boleh nyawa dah. Sama nyawa dah kalau Nabi. Nabi dia yang mengaku kita ni dak duk minta dengan Nabi, ya madad, ya madad. Atau madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Nah, ni mengata syirik akbar ni. Apa syirik akbar? Syirik besar. Apa masuk dalam bab apa? Minta selain pada Allah. Ya saudara dikasihi. Nah, mana tak? Nabi sendiri nak apa tak boleh dah. Siapa ajar, Nabi nak apa tak boleh. Nabi sekadar tiak je. Fadama'at ainahu, maka Nabi SAW. Nah, atau faja'alat aina Rasulullah SAW tadrifani. Jadi air mata Nabi itu mengalir bila tengok anak dia Ibrahim duduk heret nafas. Maka Ibnu Auf, Abdurrahman Ibnu Auf berkata kepada dia, "Wa anta ya Rasulullah." Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf dia kata, "Hei Rasulullah, kamu pun sama juga. Kamu tiak juga. Kamu menangis juga wahai Rasulullah." Rasulullah kata, "Nah, ya Ibnu Auf, innaha rahmah." Hei Ibnu Auf, semuanya ini adalah rahmah. Nah, anak aku ni adalah rahmat pada Allah, maka aku pun rahmat pada dia, kesian pada dia. Nah, sekadar tu ya, tak ada kata Rasulullah kena tambah nafas weh, kena panjang umur lagi weh. Tak ni. Ni siapa ajar Rasulullah pun kena klik gi ya. Ni nak kata kita akidah kita tu kena. Ni paling weh habis. Nah, jadi banyak karo yang saya dengar tu, jadi ke mana ni kita orang alim, kita ngaku orang alim, kita ngaku babo, kita ngaku apa. Bertanya dia suah, mek orang weh. Jadi paling weh habis. Orang tanya kata, ni adalah Tok Nujung ni, nengok ni. Oh, dia reti tu hawi ke dia. Ni adalah azimat ni. Adalah syirik, adalah pelaris ni. Oh, Nabi pakai pelaris. Nah, la hawla wala quwwata illa billah. Lepas tu hak akhir sekali. Orang tanya tu, boleh tak kita nak minta dengan orang mati dah? Oh, boleh minta, tengok orang apa. Orang mati cahaya lagi. Tuhan kata, dia tak mati ni. Ya, bukan kita minta dengan dia, kita minta melalui dia. Jadi gapo tahu Allah alam ambil mana kau tu kau ni, jadi sarupnya buku tak tidak belajar tauhid sekarang ni selera. Ya, selera sepatutnya. Agama asal mula-mula Nabi mari hajar gapo? Hajar tauhid dulu. Orang Mekah tak ada pernah hajar gapo lagi. Golan dia apa? Dia pandai belakang. Dari segi duit ya, kaya, dari segi kedai kedai. Mari aku nak hajar tauhid so. Tauhid gapo? Tidak ada Tuhan malaikat Allah. Jangan kamu semua berhala. Tu yang mula-mula. Nah, nampak tu? Wa ma arsalna, kami tidak utuskan. Nah, min rasulin, daripada rasul-rasul illa malaikat apa? Malaikat mereka nak royak. Nah, nak royak supaya apa? Supaya beriman, bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tu ya. Annahu la ilaha illa. Nah, la ilaha illahu. Nampak tu? Tidak ada Tuhan malaikat Allah. Tu ya tauhid mula-mula. Ni kita tauhid lewat tabuk dah ikut say, fahamlah ada tauhid tak kuat. Mari berlaku segala khurafat, segala bid'ah, segala ikut say, mari mana tahulah. Nah, lepas tu jadi bimbang takut. Jadi agama ke apa? Agama apa yang kata? Agama bagaimana? Agama semua manusia. Percaya pada manusia lebih pada apa yang kata? Percaya pada manusia lebih pada Al-Quran, lebih pada hadis Nabi SAW. Sebab apa? Sebab berlaku dah di masa apa? Di masa Bani Israel. Terayat dah dalam Al-Quran. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan tuk aling mereka, tuk ibadat mereka arbaban, Tuhan selain pada Allah. Sahabat kita tanya Nabi, macam mana dia tu menjadikan Tuhan selain pada Allah?
Nabi jawab kata, tidakkah bila mereka itu menghalalkan satu benda, maka percaya lu dah. Mengharamkan satu benda, maka percaya lu dah. Misalnya, buku risuah. Risuah ni cerak-cerak haram. Dia kata boleh. Ya weh. Boleh mana kata? Jadi benar tu kata Nabi kata haram. Duit suht. Dia kata boleh. Ini mana kita pergi situ. Okok. Cerak. Cerak. Nas. Cerak qat'i. Apa nama kata? Benar cerak-cerak. Kata benar mabuk. Benar tak ada pedah. Benar mengata benar membahayakan tubuh. Apa nama tu? Orang yang dalil ni. Nampak tu? Cerak ulama sedunia. Bomo sedunia kata okok ni. Apa? Okok ni haram. Apa? Di segi capur dia tu ada lemak babi, ada arak, ada nikotin, ada benda tu benda ni. Nampak tu? Di segi pedah dia tak ada pedah gapo. Buat penyakit pada tubuh kok tu kok ni. Waktu baru waktu baik. Fatwa. Memang kata ulama yang pakar gapo? Pakar nas serta ambil akal fikir serta ngah pengata tera atau kaji bomo, kaji gapo? Bagak sepakat tu baik. Fatwa kata haram. Mari sore dua. Makruh. Kok tu kok ni. Kalau tak isak, tak leh. Bahkan wajib pula. Ikut say dia tu. Mereka kata, wallah alam. Mereka kata, nak bawa orang ke mana, Allah alam. Na'udzubillah min dhalik. Kalau ada lagu tu, na'udzubillah min dhalik. Bang kata, orang nafsu diri manusia ni tak boleh dengar lagu tu. Tak boleh timu. Katanya, okok boleh kok tu kok ni. Apa? Najis berlaku, semua berlaku. Mulut pun semua, dada pun semua. Saya fatih tengok, orang wahai isak, okok Quran jari. Kadang-kadang Quran kerah lidah. Mungkin dia luar banyak, dia luar banyak, dia baca Quran, dia tak ada isak okok lah. Cuba tengok budak-budak hafiz, isak rokok. Cara pahit temu. Dia apa? Dia dah baca Quran, dia dah gapo, dia kena bersih mulut dia dah baca Quran. Pada morning tak ada Quran. Batu mula isak kok bombe. Batu orang kata, dia tak kira haram tak kira. Ya no. Ikut muharram. Aku tak apa. La haula wala quwata illa billah. Mana tak? Kita nak kata kita kena faham kata agama kita tengok siapa yang ngajar. Nabi royak macam mana? Imam Syafi'i sendiri sama juga. Imam Syafi'i ayat tegar apa? Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka wiswasu syaitani. Imam Syafi'i kata apa? Ilmu ialah yang ada kata haddathana, dicerita, diriwayat. Haddathana sianu dicerita oleh kami oleh sianu kepada Nabi SAW. Wa ma siwa dhaka wiswasu syaitani. Dan selain pada tu waswas syaitan berlaku. Tengok, kita dengar. Kalau kita dengar orang ngajar sebut hadis, sebut Quran, ayat Quran wikno lah baca lah. Baca wikno ke apa nama tu yang lain. Ni ada baca Quran tak kena. Hadis pun tak sama telah naik itu. Lepas tu banyak ke dia tak pandai baca hadis, dia tak ada itu bahasa Arab yang nak pergi baca hadis maudhu', yang nak pergi besar hadis orang teruk-teruk. Ni mana kata kita kena faham situ. Dan kita faham, kita tak nak berhajat lagi kepada orang-orang yang duk syarah Quran, duk syarah ke apa syarah hadis dengan tak tahu gimana. Oleh itu mana kata kita hakamu nafsika. Kita ni adalah kamakan diri kita. Kita yang semata-mata nak turut yang daripada sudu bubur straight yang ni. Aku dengar. Boleh dengar. Nampak peling sah. Kalau nampak peling sah. Bang kata fitrah kita nak terima tak boleh dah. Buat apa? Peling. Kat mana dia mana? Peling weh. Sah kaca. Banyak lagi. Kena banyak lagi. Nampak peling sah. Bang kata ni kita boleh faham. Faham Quran, boleh faham hadis. Kalau ada orang ngajar duk sebut Quran, duk sebut hadis, duk baca tafsir, jauh daripada perbuatan remote amal. Marilah ustaz nak ayat amal hak ustaz nah. Amal leh hak ustaz nah.
amalan apa saya kata baiklah kita sebut pada orang ni amalan Nabi lebih selamat. Nah, apa kita nak harap orang pada Nabi. Bahasanya kita nak harap orang pada kita. Nah, ustaz bosan aku duk harap ni amalan ustaz nah dak. Saya dak amal ni amal dia hak Nabi. Oh ya dah ni hak Nabi. Nah, Nabi baca ketika ni 2 kali, 3 kali. Ketika ni baru sedap kita beragama. Oleh itu kita klik mari tajuk kita nak kata Nabi ni dia tak kuasa nak tambah roh, nak tambah oksigen, nak panjangkan masa, nak tambah umur pada anak dia. Sekadar menangis saja Nabi SAW. Dan Nabi kata apa? Innal aina tadma' wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Nah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Innal aina tadma'. Sungguhnya mata tu menangis. Wal qalbu yahzan, dan hati ni duka cita dengan kematian anak dia lah. Wala naqulu, dan kami tidak berkata malaikat apa yang Tuhan redha. Tu. Yang Nabi dia kata benar Tuhan redha. Kalau anak mati, orang tua mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Kita kecek apa yang Tuhan redha. Yang kita duk marah, apa Tuhan? Anak sore pun tak tinggal adikku. Kalau begitu Nabi nak ayat dah apa? Ada orang sahabat anak dia. Nyamik dia habis. Tapi Nabi ada kecek. Nabi kata kami ni tidak kecek malaikat apa yang Tuhan redha. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sungguhnya dengan perpisahan kamu Ibrahim dengan kami, kami duka cita, sangat duka cita. Tu kau tu ya. Ni kata Nabi SAW. Dia ni kesian kepada budak-budak kecil. Dia menangis. Nampak tu? Ngalir air mata. Kalau budak-budak mati ke apa tu. Saat ni anak dia malah ni anak dia sendiri. Di antara gambaran rahmat Nabi SAW pula dengan orang mati. Al-kabir dengan orang mati hak tua atau hak besar lah. Ketika mana dia tu zairah, orang dah sakit, dan mati, dan orang nak mati ke, Nabi SAW dia tu menangis. Satu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Allah, hadis sahih aja ni. Qala Abdullah bin Umar اشتكى سعد بن عبادة الشكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبيد الله بن مسعود أو عبد الله بن مسعود فلما دخل وجده في غشيته فقال قد قضى يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعوني إن الله جل وعلا لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Makna gapo sini? Daripada Abdullah Ibn Umar, anak pada Umar radhiyallahu anhu, dia kata ishtaka Sa'd ibn Ubadah. Satu ketika Sa'd ibn Ubadah ni ishtaka makna kata sakit. Kalau nak sebut dengan betul-betul ishtaka ni ngadu, tapi makna kata sakit. Dia sakit satu persatu sakit dia tu. Maka Rasulullah SAW datang mai ziarah dia. Ziarah siapa? Ziarah Sa'd ibn Ubadah ni. Ya'uduhu ma Abdurrahman ibn Auf dan Ibnu Abi Waqqas dan Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Rasulullah SAW mari ziarah dia bersama dengan Abdurrahman ibn Auf dan bersama dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dan bersama dengan siapa? Bersama dengan Abdullah ibn Mas'ud. Falamma dakhala, bila Rasulullah masuk nak ziarah Sa'ad ibn Ubadah tu, wajadahu fi ghasyatihi. Maka nampak dia tu duk panggil tu duk tarik nafas. Duk ada sakratul maut. Faqala qad qada ya Rasulullah. Maka berkata, nampak tu? Fi ghasyati makna duk tarik nafas tu. Maka dia berkata, siapa berkata ni? Sa'ad bin Ubadah ni.
Nanti bila duk tu khabar sikit-sikit dia, lepas tu bang kata duk tarik nafas duk gapo. Maka dia kata kepada Nabi SAW, qad qada ya Rasulullah, Abi Masarah ya Rasulullah. Saya ni nak mana tak, saya nak girah ya Rasulullah. Nampak tu. Maka Rasulullah SAW menangis. Ya dua orang, ke Sa'd bin Ubadah dengan Sa'd bin Mu'adh. Dua-dua ni bang kata pemimpin. Nah, seorang tu pemimpin kepada Aus, seorang tu pemimpin kepada Khazraj. Orang ada bang kata, orang ada jasa yang banyak. Sa'd bin Ubadah ni, dia ada jasa yang banyak. Nah, sebab apa? Sebab dia ketua kepada Aus dan Khazraj. Hak bang kata hodok perang. Ingat ada hodok perang selama katanya beratus tahun. Dia duk perang. Buku ada buku gitu ya. Setengah qabail Arabiah duk perang sampai satu kabilah duk perang dengan satu kabilah tu 40 tahun. Nah, Paning pun sama. Aus dan Khazraj ni dia ada panhas itu. Buat-buat mai Rasulullah SAW, Rasulullah kira kecek apa nama tu dia baik. Sebab itulah mengata fakuntu bi ni'matihi ikhwana. Jadilah ikhwan, jadilah apa? Jadilah saudara belaka tu. Saudara mara belaka. Masya-Allah. Jadi bila dia sakit nak mati tu, dan Rasulullah mazak dah dia tu. Dapati dia tu duk khabar tak khabar, raib tak raib. Lepas tu dia berkata kepada Nabi, qad qada ya Rasulullah. Makna tadi kata abira ya Rasulullah. Fabakka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis itu. Bila Rasulullah menangis, Abdullah ibn Mas'ud, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas bakau, menangis juga. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ala tasma'uni? Tidakkah kamu dengar aku? Inna Allah Jalla wa Ala la yu'adzibu bidam'il ain. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyeksa seseorang dengan sebab air mata. Wala bihuznil qalbi. Allah Taala tidak menyeksa seseorang dengan duka citanya hati seseorang, tak. Walakin yu'adzibu bihadza, kan, tapi Tuhan nak seksa seseorang itu dengan hadza. Nabi tunjuk pada lidah dia. Jadi Nabi nak ayat kata kalau kita ni menangis ke apa nama Tuhan, tak ada. Dia tak ada seksa, insya-Allah. Menangis atas dosa kita, menangis atas kesalahan kita. Kita duka cita, dia Tuhan tak ada itu. Tapi Tuhan nak seksa ke apa? Bihadza, dengan lidah. Lidah buat tak kena, lidah duk kecek ni memang Tuhan nak heret masuk neraka dengan sebab apa? Sebab lidah kita tu. Lidah duk bahang, lidah duk cucur, lidah duk pelaga, lidah duk mengacung, lidah duk mengupak, lidah duk tu, lidah duk ni. La haula wala quwata illa billah. Aw yarhamu, atau dia nak merahmatkan. Dengan apa? Dengan lidah ni. Ada? Dengan sebab lidah kita duk berzikir pada Allah acak-acak, duk baca Quran acak-acak, duk kata duk mengajar, duk royak, duk kecek benda baik, duk gapo tu. Ada Tuhan nak rahmat kita dengan sebab lidah kita pun ada juga. La ilaha. Ni nak kata Rasulullah ni dia menangis. Bila dia gezek roh orang sakit nak itu. Nak mati nak ngeti. Masya-Allah, nak terrahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya saudara dikasih. Lagi pula kita mari tengok pula. Di antara gambar rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang jahil. Dengan orang tak reti, dengan orang tak tahu. Nampak tu? Lepas tu kita boleh ambil dalam hadis ni, beberapa hadis yang kita nak baca ni, kita boleh ambil pedoman dalam kita nak menghadapi orang yang jahil, orang yang tidak tahu, orang yang tidak reti, orang yang tak ada mengaji. Boleh kita ambil macam ni insya-Allah. Rasulullah tidak kasar, tidak mengata guna, mengata kekasaran terhadap orang jahil. Sebab itulah kita dapati bahwasanya Nabi SAW riwayat dah dia dalam Al-Quran. Dia kata dengan firman-Nya, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika." Sekiranya kamu wahai Muhammad kunta faddan, jadi apa?
jadi kerah, kasar. Ghalidhal qalbi. Orang kata tebal hati. Tebal hati makna kata tak serupa dengan lembut hati. Nah, kerah hati. Kalau lagu tu, lam faddu min haulika, nanti orang pakai lari habis. Kalau Nabi kasar lah. Nah, apakah gambar-gambar dia? Mari tengok. Ini nanti rahmat Nabi SAW. Daripada Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Nah, qala qultu ya Rasulullah. Hadis ni panjang. Nah, kita mai baca, tak ada apa. Hadis ni hadis diriwayat oleh Muslim. Dan disyarah oleh Imam Nawawi dalam Sahih Muslim. Mari kita tengok. Daripada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, dia berkata, qultu, aku tanya, hey Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna hadithi ahdin bijahiliyah. Ya Rasulullah, kami ni, semuanya kami ni baru lepas jahiliyah ya. Mana kami ni masuk Islam baru, ya waktu jahiliyah baru tinggal ya. Mata kami ni baru lepas ya. Nah, daripada apa yang kata keadaan jahiliyah masuk Islam lah. Baru-baru ya, misalnya 2-3 tahun gitu ya. Kita ni alhamdulillah beranak pak pop. Pak kita Islam dah, mak kita Islam dah, orang bayi kita. Orang ngekah kita, orang hatta kita dan ngaji Quran hatta kita alhamdulillah. Sahabat-sahabat ni biasanya orang musyrikin dulu. Setengah-setengah sahabat tu yang musyrikin. Musyrikin Mekah. Nah, panggil kata duk semua berhala, semua gapo, bawa tak Islam lagi masuk Islam. Mana kata dia baru masuk Islam, hadithi ahdin bijahiliyah. Faja Allah bil Islam, maka datanya Allah SWT bawa datang al-Islam. Wa inna rijalan minna yatatayyarun. Nampak tu? Dan ada di kalangan folk kita ni, di kalangan orang kita ni, masih lagi duk yatatayyarun, bang kata duk pergi satu pegenge lah. Tatayyur di mana kata kita nak kecek banget dengan bahasa kita ni, gapo dak ingat. Tatayyur ni gambar gaya macam mana tatayyur? Iaitu bila kita nampak bewok litah yale, tak lagi dah weh. Atau bila kita tengok burung hatu mari duk hengak di serabung rumah, siap ada orang nak mati ni. Bila kita nampak air masuk dalam rumah, tak boleh ni, ada gapo ni. Bila kita nampak ramu masuk dalam rumah, orang nak mari ni. Kita lagi pergi lagu tu. Tatayyur. Nah, setengah Bani Israel duk apa Firaun duk tatayyur dengan Nabi Musa Sebab apa? Sebab berlaku marah ni sebab Musa ni. Pak kita suka-suka ada ke setengah-setengah kita suka-suka. Orang sabit pun hujan. Buat apa? Mau mari hari ni. Kita kecek suka-suka ya. Tapi bimbang takut. Nah, bimbang takut. Jadi kita jadi masuk dalam bab tayyur. Maka bila dia kata itu Muawiyah dia berkata, Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami dia berkata, ada di kalangan kami wahai Rasulullah masih lagi duk tatayyur. Nampak tu? Maka Rasulullah SAW dia kata apa? Dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim wa la yadurruhum. Nampak tu? Benar tu. Mereka itu tu. Nah, duk sabit. Dak ada dalam hati mereka, dalam diri mereka lah. Orang kata tu panggil terpegangnya masing-masing lah. Sebab sahabat dia kata, kami ni baru masuk Islam ya, baru tinggal jahiliyah berapa tahun ya. Nah, lepas tu kat kita ni tak ada kena beza banyak lah. Kita ni baru masuk Islam ya. Bukan kita masuk Islam dah, untuk nenek moyang kita baru masuk Islam ya. Dulu kat mak kita ni, kat kawasan kita Taning Jalan Nara, apa kata dunia Melayu ni, Luk Melayu ni, duk semua berhala batu, ada reda batu. Kalau kita pergi Indonesia, reda dah ada situ. Dah semua berhala, semua hatu. Dah agama puja hatu, agama gapo ada lah. Mana kata, lah ni pun dah ada lagi lah. Kalau orang ngaji duk semaya bel pun dah ada lagi lah. Mana kata puluk semangat, puluk gapo pelepah ni dah ada lagi lah. Apa? Mana kata kita baru masuk Islam, tak ada mengaji. Mana kata tak ada mengaji akidah, tak ada mengaji tauhid kemah lagi. Lepas tu sikit orang ngaji.
Banyak orang tak nak ngaji. Sebab apa? Sebab dia cukup gitu ya. Ni kat mau kita. Kalau naik kat sah fakta tuan pun tu pakai tinggal langsung. Nikah Melayu, Melayu siar ratik ke apa nama, tak ada mengaji agama langsung, kau jauh. Ni mana kata sahabat apa ada kat lagu tu. Bang kata duk pegang dengan duk pegang dengan kau tu, pegang kau ni. Ni mana kata ada. Maka Rasulullah kata, "Dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim." Perkara tu mereka duk ada dalam hati mereka tu. Masing-masing lah. Pegang lagu tu, pegang lagu ni. Kalau tak tu, jadi kau ni. Kalau. Ada misalnya. Wala yadurruhum. Tak ada boleh. Memberi tidak boleh. Tidak boleh menyakiti mereka. Mereka tidak akan itu gapo ni. Sebab mengata dia bukan duk disekok dan pegang ni. Qultu berkata Muawiyah ni duk kecek dengan Nabi. Nabi jawab macam mana saat ni? Nabi kata, waktu pegang masing-masing. Masa dulu masa dia. Tak payah tahu. Nabi pun jadi Nabi bila? 40 baru jadi Nabi. Lepas tu duk dakwah. Nabi duk dalam apa? Duk dakwah, duk gapa dalam Islam ni. Lama mana? 13 tahun. Jadi, makna 23 tahun. Duk Mekah berapa? Dan duk Mekah 13, duk Madinah 10. Jadi 23. Jadi Nabi SAW duk dengan mereka kata dengan semaya, dengan apa masa 23 tahun. Nampak tu? Jadi umur Nabi berapa? Umur Nabi 63 tahun. Jadi hak lepas-lepas dia tu Nabi kata, pegang masing-masing. Tapi tak ada demo tu tak ada boleh pergi dapur ni. Tak ada boleh mudarat apa ni. Pengambil awak litah batah. Atau litah batah. Ya litah. Ini tak ada duk itu apa ni. Kita je lagi pegang. Burung hatu mari duk ingat atas umur kita. Ya berada jalan beli hadis. Yang kita duk skor ikut si. Nampak tu bila kita skor ikut si tu jadi akidah. Bila kita skor ikut si tu jadi akidah, pegang ikut si. Waktu jadi akidah pegang ni. Saudara dikasih. Lepas tu Muawiyah pula dia berkata pula. Dia kata apa? Dia kata warijalan minna ya'tunal kahna. Ada lagi di kalangan kami yang masuk Islam dah ni. Duk cari bama nujum. Maka Rasulullah jawab kata, "Fala ta'tuhum." Kalau gitu sogilah. Nampak tu? Qultu warijalan minna yakhuttuna. Nampak tu? Ada setengah-setengah di kalangan kami tu yakhuttuna sini mata wang pen. Duk wang pen ke apa? Duk wang pen duk mengata duk buat projek-projek ke? Nampak tu? Salah ke? Misalnya kita wang pen tahun depan tu kita nak umuh. Misalnya tahun depan kita nak buat tu. Mana tahu kita wang pen boleh ke salah ke? Salah ke? Kita nak wang pen. Misalnya saya nak putar duit demo, saya nak putar duit ungkau ni, lepas tu saya nak bayar dalam masa 12 bulan misalnya. Nampak tu? Atau saya nak beli barang demo jual dengan harga surat. Kalau harga kis semua ni, harga surat semua ni, one pen. Saya nak bini pada tahun tu, saya nak menikah pada tahun ni, saya nak buat umur pada tahun tu tahun ni. Misalnya, yakhuttuna. Faqala قد كان النبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. Jadi Nabi kata ada Nabi, salah seorang Nabi daripada anbiya zaman dulu yakhutu. Mana kata ya pun wampen juga. Ya pun buat persediaan juga. Maka siapa yang wampen turut wampen hak kena, hak betul, tidak menjadi salah, maka boleh. Nampak tu? Nampak? Mana kata benar tu tak ada menjadi masalah. Ni mana kata dia mau tanya Nabi jawab gitu ya. Highlight dia ke apa highlight dia? Qala bainana atau baina ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. في الصلاة إذا عطس رجل من القوم. Hadis panjang dah Ustaz, ada hadis panjang. إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله.
Fahadaqanil qawmu bi absarihim. Faqultu wa thakla ummah atau wa thukla ummah ma lakum tanzuruna ilayya. Qala fadaraba al-qawmu bi aydihim ala afkhadihim. Qala falamma ra'aytuhum yuskitunani sakattu. Falamma insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salatihi da'ani. فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ولكن قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. Ada yang dipanjang lagi tapi Ustaz nak baca sekat ni dulu hari ni insya-Allah kerana masa kita berapat dah. Jadi bila-bila duk kecek dengan Nabi SAW, Muawiyah tu duk kecek dengan Nabi, siapa di sini dia kata, Nabi jawab apa nama? Siapa waktu semaya? Nah, kami pun duk semaya dengan Nabi lah. Mana tahu bila qomat apa tu kami semaya dengan Nabi. Bila kami semaya dengan Nabi Syiah tu, ada seorang bergesan. Duk dalam semaya, duk lesah semaya. Abdul Rahman ni duk lesah semaya juga. Abdul Rahman ni jawab ke dia, yarhamukallah. Maaf, bukan Abdul Rahman ni, Muawiyah ni. Muawiyah ni duk sekali dah lesah semaya, orang tepi tu bergesan. Dia mau tu kata alhamdulillah, kita kata tak ada sebut dalam hadis ni. Tapi balik Muawiyah ni jawab kata yarhamukallah. Apa tu? Jadi selepas pada tu selepas pada semaya sudah tu, fahadaqanil qawmu bi absarihim, pakak duk kelih, pakak duk hita kecek bahasa kat sahili ni, pakak duk hita kat amu, pakak duk kelih pada amu, pakak duk cong, dia pakak duk cong mata pada amu, pakak duk kelih jeling, sepengah duk kata kecek boleh semaya misalnya dia lagu tu. Lepas tu Muawiyah ni berkata, wah thukla ummah, siaplah ibuku, siaplah dah anak mak ni. Mana kata, siaplah Luqman ni, siap. Telerok. Lepas tu dia kata pula, malakum tanzuruna ilayya? Kenapa kamu duk kelih pada aku ni? Pakak duk kelih dengan mata sinar ni. Qala berkata Muawiyah pula, tua-tula ni dia kata, fadaraba al-qawmu bi aydihim ala afghadihim. Maka orang tepi tu ambil tangan tepuk di paha masing-masing. Sepengah duk syekh kata, wak salah dah tanya lagi. Mengapa sepengah ambil tangan tak tapak apa? Tapak di paha masing-masing. Sepengah duk dialah. Wak salah dah tanya pula. Misalnya. Falamma berkata Muawiyah, falamma ra'aitu yuskitunani, bila aku nampak fak dia suruh aku senyap, aku pun dia moga mata bakar jeling pada aku. Sebenarnya perbuatan aku salah lah. Duk jawab apa pada dia, yarhamukallah tu dalam semaya. Kita duk dalam semaya, duk jawab apa? Pakak jeling dah, jeling clear habis lah. Nah, pandai-pandai ni. Falamma sarafa, bila Nabi SAW sudah semaya. Nah, sudah semaya dan sudah daripada doa tu siap. Nampak tu? Nabi pun doa. Doa sini da'an ni makna kata doa panggil doa. Sebab kita panggil Allah, serulah panggil. Da'an ni ajak aku, panggil aku. Sebenarnya da'a Muhammadun Ibrahim ila al-asya. Muhammad pada Ibrahim kepada makan malam. Da'ani, maka dia pun panggil aku. Maka aku pun segera fa abi huwa wa ummi. Maka dia ayat kata, Muawiyah dia kata, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Wallahi, makna kata, aku tak pernah nampak, tak pernah temu seorang guru yang sebelumnya dan selepasnya hok molek sekali ngajar orang.
Hak pandai mengajar orang, hak comel sekali. Nah, ajar orang. Selain daripada Nabi SAW tak ada. Belum lepas tak ada. Wallahi ma darabani. Demi Allah dia tak ada pukul aku, tak ada rodel aku. Tak ada lungtut aku. Wala kaharani, tak ada jekah pada aku. Wala sabbani, tak ada supuhku. Walakin akan tetapi Nabi kata apa? Nabi kata pada Muawiyah ni, inna salatana hadhihi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguhnya semaya kita ni tidak sepatutlah padanya kecek pe kita min kalamin nas, kecek pe manusia lah. Nak kata yarhamukallah, tak boleh lah. Innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Quran. Dalam semaya ni boleh tasbih, boleh apa? Boleh takbir, boleh qiraatul Quran. Tu ya. Apa tu? Tapi tu dalam semaya bila ada orang salah kita kata apa? Subhanallah. Ni dia pusing. Dia bukan salah pusing. Kalau dia salah sujud lebih, sujud tak cukup, kita subhanallah orang sahur kan? Atau dia baca Quran tak ingat kan misalnya, atau tukar ayat, kita boleh tegah dengan ayat Quran. Misalnya ya'lamun ke ta'lamun, dalam Quran ta'lamun, tapi dia baca ya'lamun, kita pun ta'lamun. Tak apa lagu tu. Nampak tu? Adapun khata', membaca salah, tak boleh kata lagu tu dah semaya. Nampak tu? Nak kata subhanallah pada tempat dia, nak tegah dengan ayat Quran pada tempat dia. Ni mak nak kata dalam semaya ni tak sah kita nak kata kau sanggi dulu atau duduk semaya ni. Bawa kereta mari pak. Kita buka terosak. Mazil tu usalli. Masih duduk semaya lagi. Tak boleh. Mak nak kata ni semaya lagu ni. Tak boleh kecek go lain. Ada tasbih. Ada takbir. Allahu Akbar. Turun naik. Allahu Akbar ke? Qiraatul Quran, baca Quran. Lepas tu, ni nak kata, Muawiyah kata, tak ada roh orang paling molek sekali. Paling rahmat, paling kesian pada orang salah. Salah lah aku tadi duk kata, yarhamukallah. Tapi orang lain pakai jeling belakang dia aku. Tapi Nabi ni tak. Nabi ni kecek molek, kecek baik. Tak ada jekah pada aku, tak ada supuh aku, tak ada pukul aku. Ni gambar rahmat Nabi SAW. Masa kita pun sampai pada penghujungnya. InsyaAllah kita akan sambung pula pada siri akan datang. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.